يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واحمنا بركنك الذي لا يضام من كل الأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat, kita insyaAllah kita teruskan lagi kelas kita dengan melalui kitab Istiqamah ala al-haq, tegar ataupun istiqamah, konsisten di atas kebenaran. Dan kita masuk kepada contoh yang ketujuh daripada contoh-contoh sahabat salafus salih, dan individu yang akan kita bersamanya pada malam ini ialah seorang daripada Al-Ansar, Sa'ad bin Mu'az. Daripada Aus, daripada kumpulan Aus. Sebab penduduk Madinah ni, orang Arab ni dia bagi dua, satu Khazraj, satu lagi Aus. Adapun Sa'd bin Mu'az ni dia adalah daripada puak-puak Aus, dan dia adalah Sayyidul Qaum, maknanya ketua kepada kaum Aus. Islam di tangan Mus'ab bin Umair, setelah dikirimkan oleh Nabi SAW ke Madinah, jadi dia Islam. Tak lama dia 6 tahun je. Jadi kita tak usah duk sembang besar lah. Orang duk berasa kata kita ni lama dah Islam, lama dah duk berjuang sunnah, lama dah kita duduk dalam sunnah. Tak usah duk sembang besar. Itu bukan penentu. Senior, junior tu bukan penentu. Bukan penentu. Yang menentukannya hanyalah Allah Azza wa Jalla. 6 tahun saja. Mati dalam usia muda. Masuk Islam umur 31, mati pada tahun, syahid pada tahun 37, umur 37, iaitu pada tahun yang kelima hijrah, tak silap saya. Allahu Akbar. Seorang yang apabila dia mati, lebih daripada 70 malaikat mari sambut dia, dan Rasulullah SAW menceritakan bahawa pada ketika matinya
syahidnya Sa'ad bin Mu'az ni bergegar arash. Hadis sahih. Maknanya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, bukan kita calang-calang orang, bukan lekeh-lekeh. Jadi kita, sebab itulah kalau kita lama, memang kita lama dah Islam, kan? Tamah Bang Jamil kita lama lah, tua dah. Lama tak kira Islam. Tapi terang mana kualiti kita tu Bang Jamil. Kualiti Islam kita tu. Allahuakbar. Kekuatan itu. Kita nak tengok kuat ke tak Islam kita, iman kita tu, tengoklah di dalam melaksanakan tuntutan syarak tu kuat tak kita, kan? Kalau kita tak kuat, maknanya tak berapa kuatlah iman kita tu, kan? Kalau nak bekik merimayang subuh tu pun puas, tu mana dia nak boleh apa nama, Allah kata inna nasyi'atal laili hiya ashaddu watta'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya pergerakan di waktu malam ataupun tahajud tu, kalau orang tu boleh bangun tahajud tu, Allah kata apa? Ashaddu watta'an. Dia adalah satu benda yang lebih menyentuh perasaan kita, wa aqwamu qila, dan lebih tepat pada perkataan. Kalau sekarang duk bersyarah ke orang, ya, duk habaq ke orang, ya, sembang besar, ya, semayang tahajud bedak. Tak usah duk sembang, tak usah duk gebang, kan? Semayang jemaah pepas ke belakang, kan? Tak usah duk sembang besar. Ni bukan kita nak cakap-cakap ni lah, tak usah duk berlapik lah, tak usah siapa mohong lah, kan? Kalau sekarang nak sembang, siapa pun boleh sembang. Tapi nak buat, lepas tu kalau hak buat tu pun, kalau boleh buat banyak terus mana apa bukan boleh kira lagi Bang Man. Tak boleh kira lagi. Pasal apa? Allah Ta'ala tengok pada hati kita pula, kan? Berapa ramai Nabi kata kam min qa'imin hadduhu min qiyamihi at-ta'bu wan nasab. Berapa ramai orang yang bangun mengerjakan amal ibadat, tetapi hasil yang dia dapat pada at-ta'bu wan nasab, penat dan lelah. Wa kam min sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, tapi apa yang dia dapat daripada puasanya ialah lapar dan dahaga saja. Jadi kita kena kontrol habis lah, kan? Orang yang semayang pun masuk neraka. Wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang semayang. Tak usah duk semayang, tak semayang lagi takkan, kan? Fawailul lil musallin, neraka wail. Al-Imam Syafi'i kata al-wailu wadi fi jahannam. Wail itu adalah satu lembah, satu tasik yang ada di dalam neraka jahannam. Lil musallin, bagi orang yang semayang. Inilah Sa'ad bin Mu'az. Hitam daripada Bilal lagi kulit dia. Saya ni kira putih gebu lah kalau piduk di sana. Kalau tua-tua saya ni kan, hitam daripada Bilal lagi. Dia kata, ni kita tengok daripada riwayat-riwayat yang sahih menceritakan tentang Sa'ad bin Mu'az, orang yang sangat hebat. Kulit dia lebih hitam daripada Bilal lagi. Bilal dia bukan orang Madinah, bukan orang, dia orang Habsyi, kan? Orang Habsyi ni hitam, tapi Sa'ad ni hitam lagi. La ilaha illallah. Sebab tu tersurat mengebatlah ada orang duk puasa tu hitam dia tu, alah putih tu bukan jaminan ahli syurga, kan? Sehingga tak pernah pun orang terima pinangan dia. Piduk Minang nak darah orang sekok, orang tak kelapak. Tak ada siapa mau. Tak ada siapa mau ke dia. Minta nak darah kau ni tak mau, minta nak darah kau ni, nak anak janda tak tahulah kan. Nak darah tak mau. Sampailah last sekali dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah kerana hitamnya aku ni, huduhnya aku ni menyebabkan orang tak terima? Saya sebut cerita ni sebab menarik cerita ni, kan? Rasulullah kata tak, masuklah meminang, kamu akan diterima pinangan, kan? Rasulullah kita ada seorang anak darah di belah sana sekian-sekian api.
Dia apa pi? Ni nak abang kata betapa betuahnya orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Dia apa pi? Nyo pi tu. Sampai rumah kau tu. Ni kita sembang macam kita cara kita tak benar banyak noh tu ni noh Mak Haji. Lebih kurang macam itulah kan. Maknanya sembang benda lain dulu, mukadimah dia tu. Lalas kali. Abang kata saya ni mari ni tujuan nak minang anak Pak Ji lah kata. Ia tepik kau tu lari balik gitu kan. Tak mau. Tak mau. Lari balik gitu ya. Anak perempuan dia ni bila dengar kata pak dia tak terima pinangan ni, dia keluar mari habaq kepada kenapa engkau menolak pinangan yang dipinang oleh Nabi SAW. Pak dia lari turun pergi hambat sebelum Sa'ad bin Mu'az ni mengadu kepada Rasulullah. Dia pergi potong terik dulu lagi. Dia pergi potong terik. Dah terima dia kata. Siapa kata tak terima no? Bila dah dia pergi menghabaq ke Rasulullah, kata dia terima pinangan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad sampai sebelum Sa'ad mengadu kata tak terima tu, Rasulullah kata okey, hang ada duit tak nak minang nak orang ni, kan? Kena ada lah mas kahwin apa semua kan. Tak ada sekupang, tak ada duit. Kalau tak ada tak apa. Kan? Hang jumpa Abdul Rahman bin Auf, hang minta ke dia 40 ringgit, 40 dinar. Hang pergi jumpa Abu Bakar, minta ke dia 10 dinar. Hang pergi jumpa Ali, minta ke dia 10 dinar. Ini riwayat yang saya jumpa lah. Dia apa pergi? Bila dia habaq kepada Abdul Rahman, kata Rasulullah yang suruh minta 40 naik 80. Tu kita nak abang cerita ni, sahabat Nabi ni bila dengar Rasulullah duk ada lah ni hak kata duk cinta Nabi, kasih ke Nabi, sayang ke Nabi, duk mohong banyak. Hidup buat lain daripada hak Nabi suruh. Tak ada sampai 12 Rabiul Awal lagi selawat bukan main dah. Tapi apa yang mereka buat itu berlainan daripada apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Tu kata nama cinta Nabi. Nah, Abdul Rahman bila dengar kata Sa'ad bin Mu'az habaq kata Rasulullah suruh minta 40 dinar, dia bagi 80. Abu Bakar macam tu juga, kata Ali pun macam tu. Akhir sekali bagi, bolehlah duit ke dia. Rasulullah kata hang belanja 40, hang tinggal lagi hak baki tu untuk beli bekakah nak menikah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebelum kita masuk cerita hak dalam kitab ni, saya nak cerita lagi. Hamba Allah yang bernama Sa'ad bin Mu'az ni yang menyebabkan kematian dia, syahid dia, roh dia bila terbit berpisah daripada jasad dia, bergerak arah. Ni lagu mana cerita tuan-tuan? La ilaha illallah. Duit yang dia dapat daripada sahabat-sahabat Nabi tadi ni, dia taat kepada Nabi. Bila Nabi kata hang buat mahar 40, hak lebih lagi tu belilah bekakah dapur, nak beli dapur apa periuk ke, nak beli belanga ke, nak beli pinggan ke, dia terus pergi ke pasar nak beli bekakah tu. Bila dia nak beli gaya, nak beli bekakah, tiba-tiba dengar seruan jihad. Dengar seruan jihad. Tentera-tentera Quraisy sedang menuju ke Madinah yang akan menyebabkan berlaku peperangan apa Cik Mat? Khandaq. Ini cerita dah. Akan berlaku peperangan Khandaq. Jadi Rasulullah kata, "Hai pemuda-pemuda Ansar, tentera Quraisy sedang marah. Terlupa kata nak menikah." Rupa-rupanya hak yang perempuan yang dia nak kahwin tadi ni, perempuan yang paling cantik sekali di Madinah. Rasulullah pun suruh minang hak cantik sekali, kan? Kita kadang-kadang kita tak tahu simbolik rahsia nubuah tadi ni, rahsia Nabi. Sebenarnya tak dapat hak dunia ni, sebenarnya kiasan kepada bahawa Sa'ad bin Mu'az ni akan dapat isteri yang lebih cantik di mana?
di sana. Bila dia dengar seruan jihad, terlupa kata dia tu mari ke pasar tadi ni nak beli perkakas-perkakas rumah, dia tukar pergi beli perkakas-perkakas perang. Kalau kita, aku pun duit orang bagi nak minta beli parang, beli pedang. Nah kan, ni aku nak beli barang-barang nak dapur. Tak. Sa'ad bin Mu'az terus dia beli perkakas-perkakas perang. Terus dia masuk medan perang, dan ceritanya apabila dia masuk di medan perang, dia tutup habis muka dia sehingga orang tak kenal. Sehingga ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi mengatakan bahawa tu jenis lagu tu orang Yaman tu. Ini hak yang saya dapat daripada riwayat tu. Tu orang Yaman tu kalau cara lagu tu. Sebab apa? Dia bungkus habis. Tak nampak lah kulit dia hitam tadi ni. Orang tak kenal lah kata Sa'ad bin Mu'az. Tak kenal pasal Sa'ad bin Mu'az ni adalah ketua kaum. Tapi dah ada bungkus habis semua dengan pakaian yang dia dapat tadi, dia beli tadi ni. Dia bungkus habis. Dan akhirnya dia telah kuda yang dia tunggang tadi ni kena panah dan dia jatuh dan dia pun kena panah. Kita sambung cerita ni. Nanti ada cerita di sini. Cuma cerita yang saya habaq tadi ni tak ada dalam ni. Yang saya sulam masuk sini. Hak di sini ni cerita lepas pada perang Khandaq dah. Okey, Bani Quraidah. Bani Quraidah ni siapa? Puak-puak Yahudi. Sebab yang duduk di Madinah ni Bani Quraidah, Bani Nadir, kan? Bani Qainuqa, ada banyak puak-puak Yahudi ni banyak di Madinah, kan? Bani Quraidah adalah sekelompok orang Yahudi yang memendam permusuhan besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi peristiwa Ahzab, mereka mengkhianati janji yang telah disepakati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bergabung dengan pasukan sekutu Al-Ahzab. Rasulullah SAW bila mari ke Madinah pada peringkat awalnya, dia telah membuat satu perjanjian perdamaian. Dia panggil Piagam Madinah. Dia panggil Piagam Madinah, di mana semua orang yang duduk di Madinah mesti mempertahankan Madinah. Termasuklah orang Yahudi tadi ni. Kan? Bani Quraidah, Bani Nadir dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya mereka ni dah pakat. Kan? Berasa orang Yahudi, dia bukan boleh nak berdamai dengan orang Islam. Kalau dia berdamai, bohong ya. Kan? Dia bohong ya. Allah kata apa? Lan tarda ankal yahud walan nasara. Selama-lama orang-orang Yahudi, selama-lamanya orang-orang Nasrani tak akan reda kepada kamu. Dia tak akan rela, dia tak akan serah. Hatta tattabi'a millatahum. Sehinggalah kita ikut agama mereka. Kita tengok sekarang ni pun ni, esok ni Christmas. Kita tengok orang yang bertopengkan Islam tu banyak dah duduk hidup berzanyi, hidup burdah menyambut hari Kristian ni. Duk berzanyi, duk burdah kat tempat kita ni tak berapa ada, tapi kat belah Indonesia ni sangat-sangat. Pasal apa? Sebab mereka Pancasila, mereka boleh berkahwin campur kan. Pak Islam, mak Kristian, anak macam-macam. Kat tempat kita ni pun duk belajar dah perangai tak jenis tu. Ada dah duk belajar sikit-sikit dah. Ketika terjadi peristiwa Ahzab, mereka mengkhianati janji yang telah disepakati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bergabung dengan pasukan sekutu. Yakni dia panggil apa? Ahzab. Ahzab tu jamak kepada hizb, mana puak-puak. Ada dalam dia Quraisy, ada dalam dia Arab Bedui yang duduk kat keliling Madinah yang musyrikin tu, ada padanya orang Yahudi dan juga orang lain lagi. Artinya mereka telah bersalah
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan caci maki dan pengkhianatan. Setelah pasukan Ahzab porak-poranda, mana sebut kata pasukan Ahzab tu mana orang kafir lah, kan? Orang musyrikin Mekah dan juga orang-orang Yahudi. Ahzab porak-poranda mana berselerak dengan wa arsalna alaihim junudan lam tarauha, dalam surah Al-Ahzab kan Allah Taala cerita, Allah Taala hantar kepada mereka itu tentera-tentera yang tak dapat dilihat, anginnya, malaikatnya. Sagi kita boleh tengok dalam cerita ni dia menyatakan bahawa ada malaikat yang menyertai peperangan Ahzab tu. Ada. Setelah pasukan Ahzab porak-poranda mengalami kekalahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika pulang dari perang Khandaq, yakni Ahzab, sebut perang Khandaq tu sebab buat parit. Khandaq tu mana? Parit. Ahzab tu sebab tentera-tentera kafir ni bergabung. Rasulullah SAW menyimpan peralatan perang lalu mandi. Maka Jibril, ni bukti kata tentera Islam tu ada malaikat sekali. Maka Jibril dengan mengibaskan debu di kepalanya datang dan berkata, Qad wada'ta silah, wallahi ma wada'tuhu, ukhruj ilaihim. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة. Engkau telah menyimpan senjata, demi Allah aku belum meletakkannya. Maknanya Jibril dan para malaikat menyertai peperangan Al-Ahzab, yang Allah Subhanahu wa taala sebut wa arsalna alaihim junudan lam tarauha, yang kami kirim, kami hantar tentera-tentera yang kamu tak nampak. Keluar serang mereka. Jibril kata, hang ni nampak lekeh, berhenti dah ni, aku ni tak berhenti lagi ni perang ni. Dengan perang ni bukan sudah lagi. Hang berhenti dah. Keluar pi perang ni bah. Maka kata Jibril, Nabi bertanya, nak pi perang mana lagi, habis cuci dah. Buat tu lari berselerak dah. Maka Jibril menunjuk arah Bani Quraiظah. Duk ada lagi tu, puak-puak tu duk sembunyi. Sebab puak ni kalau tak dimusnahkan mereka, maka akan lahirlah generasi kemudian yang akan mengkucar-kacirkan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dan mengepung Bani Quraiظah selama 25 malam. Tu dia. Nampak kata kemas jugalah puak-puak Bani Quraiظah. Dan mereka ni adalah orang-orang yang ada janji dengan puak-puak Aus. Ni, depa ni ada ikatan perjanjian dengan Aus. Sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah. Sementara mereka bertahan di dalam benteng-benteng, akhirnya mereka menyerah dan menerima apapun keputusan Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh tengok cerita ni di dalam surah Al-Ahzab. Akhir sekali mereka sendiri yang memusnahkan rumah-rumah mereka, musnahkan tanaman-tanaman mereka. Sebab tu kita jumpa di dalam ayat Quran, orang-orang Yahudi ni perangai mereka jahat. Mereka akan memusnahkan tanaman-tanaman. Kita duk heran, apa kena mengenanya kan? Rupanya memang perangai mereka ni jahat. Mereka akan musnahkan tanaman-tanaman, musnahkan rumah-rumah. Pasal apa? Supaya orang lain tak dapat mengambil manfaat daripada benda-benda tu. Sedangkan Islam melarang benda-benda tu. Dan kalau kita tengok lah ni pun perangai mereka ada di situ lah. Tentang buka surah Al-Isra tu, ada cerita mereka ni akan buat kerja-kerja jahat ni 2 kali. Allah Ta'ala cerita, la tafsiduna fil ardi marrataini wala ta'lunna uluwan kabira. Ni perangai orang Yahudi, perangai orang Nasrani. Lah ni pun kita tengok di Palestin bagaimana perlakuan jahat mereka, kuajaknya mereka terhadap orang Islam. Di Palestin boleh kita tengok perangai dia pun. Allah Ta'ala dah cerita dah benda-benda ni akan berlaku. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin.
Ada dalam Quran Allah cerita, mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan juga tangan-tangan orang mukmin. Allahu akbar. Akhirnya mereka menyerah dan menerima apa pun keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Aus menghadap beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, dulu engkau telah memutuskan sanksi ni perjanjian atas Bani Qainuqa." Ni puak-puak Yahudi juga. Sebagaimana yang engkau ketahui, mereka Bani Qainuqa adalah sekutu saudara-saudara kami dari Khazraj. Nampak tak? Puak-puak Khazraj ni mereka ada ikatan janji dengan puak-puak Bani Qainuqa, yakni puak-puak Yahudi. Qainuqa ni Yahudi juga. Sedangkan mereka, yakni Bani Quraidah, adalah sekutu kami, yakni puak-puak Aus. Kami putuskan yang terbaik buat mereka. Ni puak-puak Aus. Puak-puak Aus ni dia ada orang kata halif, ada perjanjian. Mana kalau siapa-siapa mari kacau puak Aus, orang Bani Quraidah akan mempertahankan. Kalau siapa-siapa kacau Bani puak-puak Khazraj, Bani Qainuqa yang akan mempertahankan. Dulu pasien orang Arab dulu dia suka berkelahi, dia suka berperang. Tak boleh silap sikit. Silap banyak lagi sakal lah kan. Tak boleh silap sikit nak perang. Zaman jahiliah. Maka sebab itulah puak-puak yang kelompok-kelompok yang kecil ni dia akan mengadu kepada kumpulan-kumpulan yang besar. Kan dulu Aus dan Khazraj ni selalu duk berkelahi kan. Bila Aus berkelahi dengan Khazraj ni, puak-puak Bani Qainuqa dan puak-puak Bani Quraidah ni akan bantu. Dan mereka ni pun sebenarnya bantu bukan. Terus mana mereka nak bagi nak belaga ya, nak pelaga bagi berkelahi ya. Perangai jahat orang Yahudi sampai keluar duk lagu tu lah. Bukan kata orang Yahudi, orang kita pada juga hak tiru perangai Yahudi ni, kerja duk pelaga orang. Kan? Maka putuskan yang terbaik buat mereka. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, "Ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum." Rajulun minkum tu lah. Rajulun tu. Yang Nabi SAW masuk pada asal dia beritahu, qalu qad radina. Qala fadzalika ila Sa'd bin Mu'az fa arsala ila Sa'd bin Mu'az. Ini cerita dia bermula di sini. Hero-nya Sa'd bin Mu'az ni di sini. Di sini bermula dia. Relakah kalian anda yang menentukan keputusan terhadap Bani Quraidah ni adalah salah seorang daripada tokoh kalian, mana orang Sa'bah? Mereka menjawab, ya, kami rela. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang menemui Sa'd bin Mu'az. Pergi cari Sa'd bin Mu'az. Mana dia Sa'd bin Mu'az ni? Sa'd di mana? Saat itu, ketika itu Sa'd bin Mu'az berada di Madinah, tidak ikut pergi bersama kaum muslimin. Maknanya peperangan menentang Bani Quraidah, Sa'd bin Mu'az tak pergi pasal apa? Kerana luka yang menimpanya pada perang Khandaq. Dia cedera parah dalam peperangan Khandaq. Seorang prajurit Quraisy berhasil memanah tepat tu punca dia cedera tadi ni, kerana seorang Quraisy musyrikin berhasil memanah tepat mengenai urat nadi lengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat tenda. Tenda ni satu kemah untuknya di masjid supaya mudah menjenguk. Jadi Rasulullah SAW pun suruh buat satu kemah untuk dia duduk di situ, senang Rasulullah nak pergi melawat dia. Pasal dia pun bukan orang lekeh-lekeh saat ni. Dalam lukanya makna dia ketika dalam keadaan dia luka cedera tu, Sa'ad berdoa. Apa kata dia? Ya Allah, jika engkau masih menyisakan pertempuran dengan Quraisy, mana kalaulah ada lagi peperangan dengan orang Quraisy, izinkanlah aku ikut memerangi mereka. Sesungguhnya tidak ada satu kaum pun yang ingin aku perangi dalam rangka berjihad di jalanmu kecuali mereka. Itu nampak tak? Maknanya dia tak serik.
dia tak serik. Kena sampai tu pun dia tak serik. Mereka telah menyakiti nabimu, tu punca dia. Bukan pasal dia kena panah tu tak. Bukan pasal nak balas dendam kena panah, ni bukan cerita Hindustan. Hindustan boleh lah kerana nak balas dendam kan. Ini cerita mereka menyakiti Rasul, kan? Mendustakan dan mengusirnya daripada kota Mekah, kan? Ya Allah, jika engkau memutuskan tidak ada perang antara kami dan mereka, maka jadikanlah lukaku ini sebagai sebab kesyahidanku. Mana dia minta syahid. Dan jangan engkau memanggilku keharibaanmu sehingga menghiburku dengan memberi sanksi Bani Quraidah. Ini dia mohon daripada Allah Ta'ala. Dia yang akan buat keputusan terhadap hukuman terhadap Bani Quraidah yang jahat. Dia akan menghukum mereka. Makna dia minta supaya Allah Ta'ala bagi dia sembuh semula, supaya dia boleh menjatuhkan hukuman ataupun memerangi, sama turut serta memerangi Bani Quraidah. Tapi dia masuk tak? Dia tak pergi kan? Tapi doa dia makbul tak, tuan-tuan dan puan? Makbul. Kita tengok akhirnya. So, walaupun dia tak pergi, tapi last kali siapa yang menghukum? Itu. Itu kita kata kadang-kadang kita duk berasa kata orang tu dia duk berasa kata dia bila dia boleh menyertai sesuatu benda, kan? Dia boleh dapat dah benda tu. Dia merasakan orang yang tidak menyertai tu tak dapat dak. Kadang-kadang bila seseorang itu istiqamah di dalam satu-satu benda, contohnya kita ambil contoh kita berjamaah, salat berjamaah. Kalau kita istiqamah salat berjamaah, ditakdirkan kita sakit, kalau kita tidak datang berjamaah, kita dikira juga berjamaah. Dalam hadis Nabi sebut apa? Habasahumul uzur. Mereka telah ditimpa keuzuran. Kalau tidak uzur, telah tentu mereka akan ada. Yang pentingnya apa? Ada istiqamah. Yang kita duk baca ni pun, kitab ni pun nama dia apa? Istiqamah juga. Maknanya kita kena istiqamah dalam kerja buat kita. Kena istiqamah atas sunnah, kena istiqamah atas kebenaran. Kalaulah ditakdirkan kita tak mampu untuk melaksanakan sesuatu di atas alasan keuzuran syar'i, walaupun kita tak buat, kita dikira buat benda tu. Walaupun kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita keuzuran. Contohnya macam solat berjamaah. Kita selalu berjamaah, selalu solat jamaah, tak pernah tinggal. Satu hari kita ditakdirkan Allah Ta'ala sakit. Boleh tak kita mari ke masjid? Tak boleh. Walaupun kita tak mari ke masjid, kita solat rumah, kita dikira seolah-olah kita berjamaah. Sebab apa dikira begitu? Sebab kita ditimpa keuzuran. Siapa yang bagi keuzuran tu? Allah yang bagi. Tu kena faham elok konsep tu. Dan kita tengok di sini, Sa'ad bin Mu'az sendiri, dia minta kepada Allah Ta'ala supaya kalaulah takdir kata dia, Allah Ta'ala nak matikan dia, biarlah selesai dulu urusan dia dengan apa? Bani Quraidah. Pasal apa? Sebab Bani Quraidah telah memungkiri janji. Singkat cerita, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sa'ad. Kemudian membawanya naik di atas seekor keldai, memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan dan puan, kita jangan tengok saja peristiwa-peristiwa ni, kita tengok betapa cedera parah pun diusung pi juga. Tu nak abang tau, bila Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan kepada seseorang itu, Allah Ta'ala mudahkan bagi dia. Allah Ta'ala mudahkan bagi dia untuk sampai ke tempat itu. Rasulullah kata pi ambil dia mari. Lalu dibawa dengan keldai memenuhi panggilan Rasulullah. Di tengah perjalanan ada sebagian orang Aus berkata kepadanya, wahai Abu Amr, gelaran dia, putuskanlah yang terbaik untuk sekutu-sekutumu. Ni puak Aus, yang ni sahabat-sahabat daripada kaum lain. Depa ni apa nama? Sahabat-sahabat yang satu kaum dengan dia, yang anak buah dia lah, kita kata anak buah dia lah. Anak buah dia. Kata apa? Wahai Abu Amr, putuskanlah yang terbaik untuk sekutu-sekutumu, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan
wewenang ini kepadamu supaya anda berbuat baik kepada mereka. Sa'ad ni dia tak tahu lagi. Dia tak tahu cerita lagi, tapi dengar kata Rasulullah suruh mari ambil hang ni. Dia naik pergilah. Sakit tak peduli dah. Nampak tak? Itu nak cerita kita ketaatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang tidak ada tolak banding dia. Ketika semakin banyak yang memberikan saran, Sa'ad berkata, mana ramai ingat orang kata Sa'ad hang kena buat lagu ni, Sa'ad hang kena buat lagu ni, Sa'ad hang kena buat lagu ni, pakat duduk bagi saranan kepada dia. Maka dia kata apa? Sekaranglah saatnya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan cercaan orang dalam menggapai redha Allah. Apa maksud dia? Maksud dia Allah ni aku nak tunjuk betapa Sa'ad ni dia tak peduli ke siapa. Yang pentingnya apa yang dia buat diredai oleh Allah. Inilah yang boleh kita faham daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sesiapa yang menuntut keredaan manusia di sebalik kemurkaan Allah, Allah Ta'ala akan menghinanya. Azallahullah. Allah Ta'ala akan menghina dia, menjadikan dia hina. Dan barang siapa yang menuntut keredaan Allah di sebalik cercaan manusia, a'azzahullah, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Inilah yang berlaku kepada Sa'ad. Kita tengoklah diri kita, adakah kita duduk kehidupan kita hari-hari, kita duduk buat kerja dan kita beramal itu semata-mata nak menuntut keredaan manusia ke, nak bagi orang seronok dengan kita ke, ataupun kita nak menuntut keredaan Allah. Bila kita nak menuntut keredaan manusia, kadang-kadang kita tak terpaksa melanggar hukum Allah. Kullu luluh boleh belaka asalkan manusia berkenan. Tak boleh buat ni, tahu ni Allah Ta'ala suruh ni, Nabi suruh buat lagu ni, dia pun tak suka ni payah kita duduk dalam masyarakat ni. Jadi payah. Mana pada waktu tu kita menuntut keredaan siapa? Manusia. Maknanya orang puji kita tak? Oh bagus dia tu, tolak ansur semua. Hang tu tak nama tolak ansur. Tidak ada kompromi, tidak ada tolak ansur dalam hukum-hukum yang telah Allah Ta'ala putuskan. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak boleh orang mukmin ataupun lelaki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya dah tentukan sesuatu hukum, kita tak boleh dah nak buat pilihan. Inilah yang berlaku kepada Sa'ad bin Mu'az. Apa kata dia? Sekaranglah saatnya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan cercaan orang dalam menggapai ridha Allah. Ketika tiba di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muslimin, beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Hadis Nabi, perkataan Nabi inilah, bangkit dan beri hormatlah pemimpin kalian. Inilah yang diistimbatkan oleh para ulama, bahawa apabila datang orang besar, kita tak boleh bangun berdiri. Kalau kita bangun bergerak pergi tak apa. Qumu ila, bangun kepada. Kalau kita berdiri terpacak itu tak boleh. Faham tak? Maknanya kalau orang besar-besar mari, kan, kita berdiri terpacak tu. Itu perbuatan orang-orang Rom, orang Parsi yang Nabi SAW ada sekali bila dia mari kepada sahabat dia pakat nak bangun, dia tekan kepala, tak bagi bangun. Pasal apa? Nabi kata, kamu hampir-hampir melakukan kerja buat yang dilakukan oleh musuh kamu, iaitu orang Parsi dan Rom. Ini adat budaya yang tidak dibenarkan oleh Islam. Mana kalau kita nak hormat orang, kita bergerak ke dia. Contohnya kalau ada orang besar-besar mari, kita tak payah duk beri terpacak, kita berjalan, bergerak pi. Kalau kita duduk tu, orang kata kita kurang ajar pula dengan depa, tak hormat depa pula kan. Nampak tak ni sangat? Kita janganlah duk tunjuk sangat dengan orang kan. Kalau kita berasa tak selesa, lebih baik kita lari di awal, tak usah duduk terus dalam majlis tu, kan? Kalau kita terpaksa duduk tu, kita
Kita bergerak pergi tak apa. Bangkit dan berilah hormat kepada pemimpin kalian. Nampak tak? Satu penghormatan yang telah diberi oleh Nabi SAW kepada Sa'ad bin Mu'az. No? Setelah menurunkannya dari punggung keldai mereka, mereka berkata, wahai Sa'ad, mereka menyerahkan keputusan kepadamu. Sa'ad menjawab, maukah kalian tetap memegang janji Allah? Tu nampak tak? Tajuk kitab kita ni apa dia, Rahman? Istiqamah, tegar. Maknanya tetap, tegas, is consistent. Tetap di atas kebenaran. Maukah kalian tetap memegang janji Allah dalam masalah itu? Apapun yang akan aku putuskan bagi mereka. Ini dia seolah-olah mengajak orang lain pun sama. Sebab kita ke arah kebaikan ni, kita kalau boleh kita tak boleh seorang-seorang kita kena ajak orang lain sama. Ya, jawab mereka. Sa'ad berkata, begitu juga orang yang di sini. Kali dengan nabi-nabi dia bohong. Yang ni Rasulullah pun kena sekali juga. Kemas tak kemas tu kawan nak mati dah. Kan? Rasulullah pun sama juga. Mau tak buat perjanjian seperti mana yang kita dah janji dengan Allah. Dia menghindari beliau kerana ada rasa hormat. Mana dia pun nak minta persetujuan daripada Rasulullah SAW juga. Rasulullah menjawab, ya. Aku pun okey, aku terima. Maknanya kalau apa benar pun kau hamba aku keputusan, kami semua akan terima. Sa'ad berkata, fa inni ahkumu fihim an tuqtala ar-rijalu wa tuqsama al-amwalu wa tusbar al-dharari wan nisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'ati arqi'ah. Allahu akbar. Kata Sa'ad, aku memutuskan dalam masalah mereka ini agar supaya setiap laki-laki dewasa dibunuh. Sudah taruh dah. Bunuh habis semua hak laki-laki. Harta dibagi. Harta mereka rampas jadikan ghanimah. Anak-anak serta wanita ditawan. Budak-budak kecil nak bunuh kena kan? Tu nak abang kata Islam ni ada ihsan padanya. Begitu juga dengan wanita. Ditawan. Mana dijadikan tawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu telah menghukumi mereka dengan hukum Allah dari atas 7 petala langit. Manakala Sa'ad mengambil keputusan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan proses eksekusi setiap laki-laki yang sudah tumbuh bulu kemaluannya, yang ketika dewasalah balik, sedangkan yang belum dikategorikan sebagai anak-anak, yang belum balik lagi tu dikira sebagai budak-budak, anak-anak. Maknanya dijadikan tawanan, tidak dibunuhlah. Kemudian dibuatlah kuburan masal di pasar Madinah dan kepala mereka dipancung. Maknanya dikorek lubang, kan? Korek lubang, kemudian dipancung. Jumlah mereka sekitar 600 sampai 700. 600 sampai 700 jiwa. Di situlah terserlahnya kekuatan, kehebatan orang Islam. Barulah orang rasa gerun. Asal-asal Islam ni seorang je yang bawa. Tapi kerana istiqamah berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran, akhir sekali Islam sudah jadi ajaran agama yang anutan yang besar. Sehingga berani dah memerangi pasukan yang besar. Sementara Sa'ad telah memohon syahadah kepada Allah apabila sudah tidak ada peperangan antara Nabi dan Quraisy, akhirnya lukanya kembali mengucurkan darah dan wafat sebagai syuhada. Allahu akbar. Tengok sikit lagi. Allah Maha Besar, betapa agung dan bijaksana sosok sahabat ini, iaitu Sa'ad. Di satu sisi dia sangat mendambakan, sangat menginginkan syahadah.
Namun di sisi lain dia memohon supaya Allah memberinya kesempatan hidup selagi masih ada peperangan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Quraisy. Nampak tak? Apa pun yang dia nak, hidup pun untuk agama, mati pun untuk agama. Teratulah. Ni kan? Kita ni pasal apa kita nak hidup? Agak-agak kita lah pasal apa kita nak hidup? Pasal beras banyak lagi. Tu kita nak hidup. Duk puasa macam harum manis aku ni. Sayang ni aku lama dah duk buat ni. Duk puasa sayang tu. Kereta apa aku beli. Tak ada nak naik puas lagi. Kan? Pasal tu. Pasal apa kita takut nak mati? Maknanya kita tak bersedia lagi. Kita belum bersedia untuk mati. Kalau bagi umur 700 tahun lagi pun tak sedia. Tobat mana? No? Kalau bagi 700 tahun lagi pun duduk lagu tu lah. Silat sakan lagi dunia ni. Kan? Sebab tu Allah kata apa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalah. Allah Ta'ala tak akan tangguh nyawa seseorang itu bila dah sampai. Pasal apa? Wallahu khabirun bima ta'malun. Sebab Allah tahu dah perangai hampa tu. Kalau panjang pun duduk lagu tu lah. Duduk lagu tu. Subuh masuk lewat pun tidak tak puas. Subuh masuk awal pun tidak tak puas. Situ amun subuh lewat lah ni duduk tak puas juga. Subuh awal lah ni tak puas juga tidur. Duduk lagu tu lah. Kita suruh bohong. Tu maknanya kita tak berasa nak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Tak berasa, tak ada qanaah. Tak ada rasa mencukupi dengan apa yang Allah bagi. Panas pun tak kena, sejuk pun tak kena. Kan? Orang bagi teh tak, teh panas. Bagi air tu, saya tak boleh makan air. Tak kena belakang. Orang bagi apa, makanlah. Kan? Orang bagi air, sejuk yang ni no. Bila orang bagi teh panas, panas no. Tak apa lah kan. Allahu Akbar. Dia juga memohon supaya Allah. Tuan-tuan faham lagi apabila dia syahid, maknanya dia akan dapat lebih daripada apa yang dia duduk cari sebelum ni. Nak menikah sekok pun tak mau dengan dia. Lalah kali dia dapat yang lebih istimewa. Tuan-tuan tahu tak bila seorang itu mati syahid, roh dia tadi ni tak dan disambang oleh malaikat, dia telah diterbangkan oleh burung hijau dan dibawa masuk ke dalam syurga sana, bawa berjalan siapa. Kita duduk melangut saja sini. Duk tengok burung, bagi, hak tu ya kita boleh. Haram tak boleh buat pun. Sehari berapa puluh ringgit tu duk jamu tu. Makan kan. Habis sangat galah dengan besi tu, bawa besi tu. Silat-silat orang cerok dengan apa nama. Dah pergi duk bubuh duk tahan di belakang rumah orang marah lah. Orang dah nak darah lah apa kan. La ilaha illallah, macam-macam. Dia juga memohon supaya Allah menangguhkan kematiannya. Pasal apa? Supaya sampai menenangkannya dengan memberi sanksi Bani Quraidah. Pasal nak jatuh hukum kepada Bani Quraidah ni, aku tak puas hati. Pasal puak ni kenak ke Nabi. Jahat puak ni. Dulu buat berjanji elok dengan aku, tiba-tiba buat kenak. Aku tak puas hati. Pasal dia ni Sayyidul Qaum. Dia rasa bertanggungjawab. Allah memenuhi permohonannya sehingga saatlah yang memutuskan sanksi bagi Bani Quraidah. Tu saya kata tadi, walaupun dia tak pergi berperang dengan Bani Quraidah, doa dia Allah Ta'ala makbul. Akhir sekali puak-puak hak pergi perang tu pun tak boleh buat apa. Keputusan siapa yang buat? Dia yang buat. Nabi ada lah tu. Nabi ada tak? Nabi ada. Allah Ta'ala kata dalam Quran, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Apa-apa pun Rasul buat keputusan. Tapi dalam kes ni, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah beri ruang kepada Sa'ad bin Mu'az untuk menjatuhkan hukuman. Nampak tak? Allahu Akbar. Manakala beberapa orang Aus menyarannya berbuat baiklah kepada sekutu-sekutunya, wahai Amr bin Adi menjawab dengan penuh kebijaksanaan, sekaranglah saatnya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan cercaan orang dalam menggapai redha Allah.
Pok-pok ni seolah-olah peringat kita saat juga elok pok-pok tu geng kita tu. Dulu ni biasa baik kita tu. Biasa duk main dam haji sekali tu. Pok tu. Jaga elok lagi. Mana lebih kurang tu lah. Jangan duk buat tak ketahuan lah tu geng kita dulu ni. Nak buat putusan cermat sikit. Tu yang dia kata apa? Jaga. Aku lebih menuntut keredaan Allah daripada keredaan manusia. Tapi pok-pok ni lalah kali kalah lah apa sebab Rasulullah kata apa tadi? Dia telah menjatuhkan hukuman dengan hukum Allah. Apa yang dibuat oleh hukuman yang telah diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu adalah hukuman yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Dia jujur. Terbukti dia telah memutuskan hukum sesuai dengan hukum Allah. Lalu mereka dieksekusi, mana dijatuhkan hukuman, dan Allah menganugerahkan harta wanita dan anak-anak untuk muslimin. Wanita, anak-anak dan wanita dijadikan tawanan. Harta-harta orang Bani Quraidah telah dirampas dan diagih-agihkan sebagai harta ghanimah. Ini merupakan wujud kemenangan dan pertolongan untuk muslimin atas musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah meridai Sa'ad dan membahagiakannya. Allahu Akbar. Okey, sikit lagi kita ambil masuk dah waktu. Di antara kurnia Allah kepada Sa'ad adalah syahadah bertepatan pada hari wafatnya. Dengar ni. Rasulullah SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Singgah sana Ar-Rahman, arash bergetar kerana wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Inilah yang kita dapat faham. Allah Subhanahu wa taala telah Nabi SAW telah menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, man adani waliyyi faqad adantuhu bil harbi. Sesiapa yang memusuhi wali aku, yakni orang yang membela agama aku telah mengisytiharkan peperangan terhadapnya. Allah kata apa dalam Quran? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pembela orang-orang yang beriman. Jadi terpulang pada kita nak jadi pembela Allah kah, nak jadi wali Allah kah, nak jadi wali syaitan kah, untuk mempertahankan lain pada Allah kah, terpulang pada kita. Allah kata apa? Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami dah tunjuk kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang bersyukur, iaitu beriman kepada Allah, atau kamu nak jadi orang-orang yang kufur, iaitu orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang istiqamah di atas jalan kebenaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.